Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, politik Malaysia sekarang memang agak cacah merubah, memang agak kucar kacir, memang agak membingungkan, terutamanya parti-parti daripada pembangkang yang bagi saya memang agak memeningkan sekarang, kerana mereka perlu membuat keputusan yang tepat untuk keterusan, untuk survival parti-parti mereka lah, terutama di dalam Perikatan Nasional. Memang PAS dan Bersatu, saya fikir mereka perlu berwaspada supaya tidak menyakiti di antara satu sama yang lain, di antara PAS dan sebagainya. Okey, terbaru antara berita yang mendapat tempat ialah mengenai dengan pilihan raya kecil yang hampir sah dilihat oleh ramai penganalisis politik, dilihat oleh ramai orang-orang politik di Malaysia bahawa benda ni hampir sudah sah bahawa akan ada pilihan raya kecil. Persoalannya ialah siapa yang menjadi wakil di dalam pilihan raya tersebut. Adakah PAS mahu untuk mengambil alih semua? Adakah PAS akan ambil semua kerusi untuk dipertandingkan itu, dia rampas semua daripada Bersatu atau bagaimana? Sebab kalau dia ambil semua kerusi daripada Bersatu, ini menunjukkan bahawa PAS sebenarnya sudah tidak percaya lagi dengan Bersatu. Itu menurut pandangan daripada Lokman Nur Adam, dan saya pun fikir begitu juga. Ini akan menunjukkan state of mind. State of mind ini maksudnya bagaimana PAS sedang melihat Bersatu itu sendiri. Adakah Bersatu masih ada harapan di hati PAS atau sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi? Mereka tidak percaya lagi kepada Bersatu untuk dapat menang dan sebagainya. Pada masa yang sama, kalau PAS sudah tidak percaya lagi dengan Bersatu, pada hemat saya sudah tidak ada lagi harapan. Sudah tidak ada harapan lagi di dalam UMNO untuk Bersatu untuk terus menjadi rakan kongsi di dalam Perikatan Nasional. Sebab kalau PAS boleh menang semua 8 kerusi, 7 kerusi, 6 kerusi, 7 kerusi ni, 6 MP dan 1 adun. Kalau semua diorang menang, PAS akan dapat keyakinan, dapat disedarkan bahawa mereka sebenarnya boleh menang tanpa Bersatu. Apalagi kalau Bersatu pula tidak memberikan kerjasama di dalam kempen dan sebagainya, dan menang juga, dan tiba-tiba kalaulah PAS menang juga, ini akan trigger reality, trigger keyakinan mereka bahawa mereka boleh stand, boleh berdiri sendiri, boleh mereka boleh selamat menang sendiri tanpa Bersatu. Ini akan trigger satu perkara, iaitu Perikatan Nasional tidak pun relevan sangat untuk menjadi pembangkang yang kuat. Hanya perlu PAS saja. Dah sudah cukup kuat. Mungkin begitu. Okey, mungkin begitu. Jadi, apa pendapat anda? Sebenarnya Bersatu masih lagi adakah harapan bersama dengan PAS atau memang sudah tidak ada harapan lagi? Muhyiddin Yassin nampaknya pada hemat saya memang betul-betul peratusan peluang dia untuk menjadi Perdana Menteri semakin kelam, semakin kelam, kerana Bersatu pun sudah pernah mengumumkan mereka pun masih lagi bersetuju bahawa Muhyiddin sebagai Presiden untuk Perikatan Nasional, pengerusi untuk Perikatan Nasional masih lagi sebagai calon Perdana Menteri. Walaupun begitu, hujah itu serta-merta ditepis, atau idea itu serta-merta ditepis oleh pihak kepimpinan PAS yang menyatakan bahawa mereka tak pernah bincang tentang perkara itu pun. Ini menyatakan bahawa seperti mana yang PAS pernah
umumkan pada ketika pilihan raya kecil dulu, mereka pun ada Ahmad Samsuri sebagai calon. Jadi saya pikir tidak ada harapan juga untuk Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri semula. Dan selagi Muhyiddin Yassin masih menjadi calon Perdana Menteri, pada pendapat saya mungkin Bersatu sukar untuk menawan semula apa yang mereka pernah tawan. Mungkin lebih baik Azmin Ali jadi Perdana Menteri. Mungkin lebih baik Hamzah Zainuddin jadi Perdana Menteri. Mereka ada idea yang baru, mereka muka yang baru. At least mereka belum pernah kena cop. Mereka belum pernah kena cop Perdana Menteri gagal. At least mereka belum pernah kena cop Perdana Menteri gagal. Jadi pada hemat saya lebih baiklah kalau Hamzah Zainuddin yang jadi Perdana Menteri, ataupun Azmin Ali yang jadi Perdana Menteri, atau Peja, atau mungkin dari Sabah Ronald Kendi pun boleh jadi Perdana Menteri. Saya pun tidak pasti. Okey, kekalahan demi kekalahan daripada Bersatu nampaknya pasti akan menghantui perasaan. Okey, dengar nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Ada orang kata sekarang Perikatan Nasional bakal lingkup kerana perpecahan yang bakal berlaku, kerana perebutan kuasa, terutamanya perebutan kerusi dalam pilihan raya akan datang ini. Dah ada tanda-tanda pun Perikatan Nasional nak melingkup. Itu demikian kata daripada pemimpin UMNO. Anda setuju? Sila tinggalkan komen. Kenyataan Mursyidul Ampas untuk meletakkan calon di kesemua kerusi milik ahli Bersatu yang berpaling tadah memberikan tanda sebenarnya Perikatan Nasional bakal melingkup. Anda setuju? Tinggalkan komen. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Rokmal Nur Adam, berkata apabila seseorang Mursyidul PAS bersuara, ia menandakan pemimpin tertinggi parti itu tidak lagi menghormati rakan gabungan mereka. Ia secara tidak langsung, kata Lokman, memberi isyarat bahawa suara Bersatu tidak lagi laku dalam Perikatan Nasional. Nah, kita lihat Bersatu sudah hilang taring akibat daripada pelbagai perkara yang menyebabkan PAS sendiri tidak menghormati kepimpinan Bersatu Perikatan Nasional, kata beliau. Terlebih dahulu saya nak beri peringatan. Katanya, peringatan kepada Bersatu, iaitu apabila Mursyidul Ampas ini mula buka mulut, ini bermakna suara Bersatu dah tak laku lagi. Inilah gambaran yang jelas, bibit-bibit awal kehancuran Perikatan Nasional, di mana suara Mursyidul Ampas mendahului pengerusi PN, iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Katanya dalam satu ulasan terbaru menerusi video di Facebook beliau. Terdahulu, PAS telah menyatakan kesediaannya untuk meletakkan calon di 7 kerusi milik Bersatu sekiranya pilihan raya kecil PRK diadakan di kerusi berkenaan. Ekoran daripada tindakan ahli parti itu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lebih lanjut, kata Lokman Nur Adam, kenyataan tersebut menandakan bahawa parti itu adalah tamak haloba. Beliau berpendapat PAS tidak lagi meyakini rakan gabungannya mampu memberi saingan hebat kepada kerajaan perpaduan jika pilihan raya kecil diadakan di kerusi berkenaan. Katanya ini jelas menunjukkan PAS sebenarnya sudah tidak hormat dengan Bersatu lagi. Malulah Din. Takkanlah nak biarkan semua kerusi yang sebelum ini dimiliki oleh Bersatu, tiba-tiba semuanya PAS nak bertanding. Dia nak rampas semua. Bayangkan betapa tamak alubanya PAS ini. Ini bermaksud Bersatu itu pun sudah tidak diyakini boleh memberikan cabaran kepada Barisan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan di kerusi-kerusi yang telah mereka menangi sebelum ini. Saya juga rasa cukup hairan kenapa kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang begitu tinggi pangkatnya dalam PAS. Jarang Mursyidul Ampas keluarkan kenyataan penting seperti ini, kecualilah
sudah berbincang dengan Presiden PAS itu sendiri. Ini tanda-tanda tak lama lagi PN akan lingkup, kata beliau dalam kenyataan tersebut. Lokman Nur Adam. Wah, ini betul-betul satu peringatan tegas dan memang betul saya setuju. Ini adalah satu tanda awal yang bahaya kepada Bersatu. Kenapa Lokman Nur Adam cakap begitu? Sudah ada pengalaman. UMNO sudah ada pengalaman dengan PAS. Jangan kata tak payung. Jangan kata UMNO tak payung. Jangan kata Lokman Nur Adam tak pernah payung ya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.